Setelah kita menangguhkan kelas kita bagi ihtiram Ramadan al-Mubarak, yang bagi menghormati bulan Ramadan dan kemudian menyambut Syawal, maka dengan izin Allah Ta'ala juga kita menyambung kelas kita pada malam ini. Dan saya ingin menyambung dalam bab ibadah puasa. Walaupun Ramadan telah berlalu, tapi hukum hakamnya masih ramai lagi umat Islam yang tidak mengetahui ataupun kurang pasti, terutama dalam bab qada dan juga fidyah. Jadi hari ini saya nak membincangkan dari sudut pandangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni juga Syekh Ibn Utsaimin kenaan dengan bab ini. Yang ini dalam bab yang pertama, iaitu al-qada, yang ini bermaksud ganti. Seperti mana yang telah kita ketahui, bahawasanya bagi sesiapa yang telah meninggalkan puasa Ramadan, sama ada secara sengaja maupun tidak, di atas sebab-sebab penguzuran yang tertentu, maka di dalam Islam hendaklah kita menggantikan, iaitu mengqadhakan puasa yang telah kita tinggalkan, walaupun di atas penguzuran syar'i sekalipun. Iaitu bilangan hari yang kita tinggalkan, maka bilangan itulah yang hendak kita gantikan. Dan ini termasuklah bagi mereka yang bermusafir contohnya. Maka jika dia ambil rukhsah untuk musafir, maka dia dibenarkan syarak untuk dia berbuka puasa. Akan tetapi Allah jelaskan fa'idatu min ayyamin ukhar, maka dia kena gantikan hari-hari yang lain, yakni hari-hari di luar bulan Ramadan. Juga orang yang sakit, itu juga perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid dan juga nifas, dan juga mereka yang sengaja membatalkan puasa. Jadi masalah yang berkaitan dengan masalah qada ini, pertama sekali harus kita ingat, la yajibu tatabi'u fi qada'in hadhihi al-ayyam. Tidak diwajibkan ke atas kita umat Islam secara berturut-turut kita mengqada'kannya. Maka sesiapa yang berpandangan dia wajib berturut, dia orang kita ni qada' ni wajib, tak digalakkan untuk berturut. Tapi orang kita dia bagus buat puasa enam, tapi pemikiran ni mesti nak buat berturut, seolah-olah hukum syarak kata mesti berturut. Kalau tak jadi puasa enam. Ini masalah ni. Sebenarnya tidak ada masalah, terutama dalam puasa yang wajib, yakni puasa qada ni sekalipun tidak wajib secara berturut-turut hari yang ditinggalkan itu. Faman syaa shamaha mutatabi'ah, maka barang sesiapa yang nak secara berturut-turut boleh, tapi tak boleh pegang iktikad mesti. Dia jadikan wajib atas diri dia, itu masalah dia. Buat kenduri tak ada masalah. Dia kata wajib bila mati mesti buat kenduri, tak ada macam dosa. Iktikad tu yang menjadi masalah. Wa man syaa fariqaha, siapa nak pecah-pecah dia, yakni dia buat ikut kelapangan dia, inilah yang dituntut oleh syarak. Kerana ayat Allah Ta'ala mengatakan iddatu min ayyamin ukhar, yakni hari-hari, sebarang hari lah, any day kita boleh buat selagi tak masuk Ramadan yang akan datang. Maka itlaq daripada ayat ini tidaklah dituntut secara berturut-turut. Ini perlu kita fahami. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ay yufriqa. Tidak kenapa kita nak beza-bezakan, yakni kita nak buat asing-asing ikut kemampuan kita. Wa su'ila al-Imam Ahmad an qada'in Ramadan, faqala in sya'a fariqa wa in sya'a tabi'a. Bila ditanya Imam Ibnu Ahmad, Ahmad Ibnu Hanbal, tentang qada' Ramadan, orang tanya, wahai Imam Ahmad, macam mana nak qada' Ramadan? Aku jawab dia, kamu boleh nak asing-asingkan ataupun kamu nak buat berturut, ikut mana yang kamu suka. Inilah pendapat yang muktabar. Itu yang pertama. Kemudian wajib qada' itu dengan kadar segera sebaiknya, jangan dilengah-lengahkan. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
Aisyah ni dia suka qada Ramadan bulan Syaban. Maksudnya sebulan lagi sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya. Sehingga ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kerana itu pasal ayat yang mula tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencari pengampunan daripada Tuhan. Segera buat benda yang baik, terutama benda-benda yang wajib ini. Fi ai waqtin minas sana, pada mana-mana waktu dalam setahun itu sebelum datangnya Ramadan. Tapi kalau ada kelapangan, terus kita buat. Kita dah tahu kita ada hutang qada Ramadan, buatlah dalam bulan Syawal. Nampak? Kita niat puasa qada dalam bulan Syawal bersekali dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Dapat bonus. Kena hari Senin, plus lagi hari Senin. Kena ayyamul abyad, hari-hari putih 13, 14, 15 bagi setiap bulan Islam. Boleh kita sekalikan niat itu, tak ada masalah. Bahkan ada ulama mengatakan kalau tak niat puasa sunat tu sekali pun, maka dapat pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ingat, bila kita niat puasa qada, yang ni puasa wajib, maka yang sunat tu automatik kita dapat. Kalau kita niat, dapat pahala niat tu. Tapi kalau kita nak asingkan, kita niat puasa sunat 6 hari dulu, kemudian baru buat qada, tu pun boleh juga, tapi dia berbeban je lah. Kerana bila kita niat puasa sunat, dia tidak mengangkat puasa yang wajib tadi. Tapi kalau kita niat puasa yang wajib, maka dia mengangkat puasa yang sunat tadi. Itu juga dalam masalah hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kita berjunuk pada malam hari. Siang ni kita tak mandi hadas, kita hanya berwuduk, maka tidak sah solat kita, bahkan hukumnya haram, kerana kita berada dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau kita mandi hadas, kita tak berwuduk, maka sah solat kita, kerana hadas besar tadi dia mengangkat hadas yang kecil. Itu maksudnya. Begitulah kaedah yang dianjurkan oleh Islam. Tapi ada juga orang berpegang tak boleh nak satukan, yang wajib kena buat, yang sunat kena asingkan. Nak pendapat ni memang ada pendapat begitu, tapi yang lebih kuat di kalangan ulama, terutama mufassirin dan juga muhaddisin, mengatakan boleh bil ikhtilaf. Iaitu kita campurkan di antara qada wajib dan juga puasa sunat, bisyarat, dengan syarat hendaklah kita niat yang wajib itu terlebih dahulu. Itu masalah dia. Kata Aisyah, kana yakuna alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Ni iaitu adalah aku ni biasanya untuk aku qadakan puasa Ramadan itu aku lakukan fi Sya'ban. Iaitu Sya'ban yang akan datang, maksud sebelum Ramadan yang baru menjelma. At-tasyaghul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah negur perbuatan Aisyah ini. Lakin al-ula al-musari'ah, tetapi yang lebih afdalnya ialah al-musari'ah. Hendaklah kita menyegerakan ila qada'iha, iaitu untuk mengqadakan, seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran yang saya bacakan pada awal tadi. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat, iaitu mereka-mereka yang menyegerakan dalam perkara perbuatan yang baik itu, maka mereka lah yang lebih aula. Masalah yang berikutnya ialah adakah harus puasa sunat sebelum qada? Ini soalan tadi. Adakah sah puasa mereka ini? Jawapannya sah juga. Memang sah, tapi beban lah. Orang ambil awal, kita masih lagi orang naik jet dah, kita naik basikal. Sebab kan kita ibarat kiaskan kita nak pergi haji, orang semua naik kapal terbang dah. Malaysia tak ada naik kapal laut lagi. Kita pilih basikal, dengan izin Allah sampai juga. Tapi lambat dah.
Kena tolak awal sikit. Tak ada masalah. Tetapi bila ada kaedahnya, maka pasal ulama kata li'anna waqtul qada muwassa'. Kerana waktu qada itu tempohnya luas dan juga panjang. Tapi kalau kita boleh menyegerakan solatnya itu sah, tidak ada masalah sekalipun. Iaitu kita ambil satulah perempuan. Perempuan ni biasa dia uzur syar'i 7 hari. Ambillah yang biasa perempuan ni 7 hari. Dia ni memang tak pernah miss puasa 6. Kalau dia buat puasa sunat dulu, maka dia buat 6 hari, kemudian dia tambah lagi 7 hari, maka dia dapat 13 hari dalam bulan Syawal. Tapi kalau perempuan ni sedih, dia qadakan puasa dia tadi 7 hari tadi dalam bulan Syawal juga, tanpa dia perlu buat sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Kerana pahalanya itu dapat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan puasa 6 ni telah habis, dia ada ekstra 1 hari lagi untuk qada'nya itu, maka dia buat 7 hari sahaja. Tak adalah jadi seperti perempuan yang pertama yang menjadi 13 hari. Itu sahaja. Tetapi kedua-dua hukumnya sah di sisi Islam, tak ada masalah sekalipun. Kerana innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Qala Syekh Ibnu Utsaimin wa hadzal qaul azhar wa aqrab ila shawab wa anna shaumahu sahihun wa la ya'simu. Inilah pendapat yang jelas dan yang terlebih dekat dengan yang betul bagi pendapat Syekh ni. Wa anna shaumahu, dan bahawa puasanya itu dalam dua-dua keadaan ini sahih, betul, sah, wala ya'simu, dan mereka ini tidak berdosa. Jadi kita tepuk dada, tanyalah iman, mana yang kita nak buat. Walakin al-aula ay yaqdiya ma alaihi. Ada sebahagian ulama kata yang lebih aula hendaklah mengqadakkan dahulu, summa yasuman nafli, kemudian baru kita puasa sunat. Boleh juga. Tapi kita ambil pertengahan di antara perselisihan ulama dalam masalah ini, iaitu boleh disekalikan. Benda ni dah lama dibincangkan, panjang lebar. Tapi bagi orang yang dah biasa buat, dia tak nak peduli benda-benda ni, dia tahu yang dia buat ni. Sedangkan Islam ini satu agama yang syumul dan juga satu agama yang mudah. Tapi janganlah diambil mudah akan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Seperti mana ada satu kes, iaitu pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidina Umar. Maka sesungguhnya kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, lan taqbalan nafilah hatta tu'addal fariḍah, iaitu maksudnya tidak diterima amalan puasa sunat sehingga kamu menyelesaikan hutang. Ini semua adalah pendapat para sahabat ridwanullah alaihim. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tak ada masalah sebenarnya. Ini pendapat peribadi. Tapi kita yang nak mengamalkan, ikutlah kelapangan kita. Kalau kita banyak rumah nak pergi, masa pun suntuk. Ada orang sampai sekarang tak start lagi puasa 6. Pak, tunggulah saya kejutan terakhir 24 Syawal straight sampai 30. Alhamdulillah lah. Yang dah habis, alhamdulillah, jaya dah. Dia dapat melaksanakan bonus yang Allah Ta'ala berikan. Kerana kelebihannya tidak lain tidak bukan seolah-olah kita berpuasa setahun. Ini saya betulkan sikit konsep. Bukan makna kita puasa 6 hari tu pahala dia sama setahun. Ini salah. Hadis tu qasiyamat duhri, seperti mana puasa setahun. Sebenarnya matan yang ini matan sebenar tentang puasa sunat 6 hari, terutama kita berada dalam bulan Syawal ini, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamun syahru Ramadan bi asyarati ashhur. Puasa kamu dalam bulan Ramadan yang sebulan kita sama-sama lalui,
bersamaan dengan 10 bulan. Wasiyam sittatu ayyamin bi'iddihi bisyahrain. Kemudian kamu sambung 6 hari selepas itu, iaitu pada bulan Syawal, puasa 6 kita panggil. Maka seolah-olah kamu mencukupkan 2 bulan lagi. Maka 10 bulan tambah dengan 2 bulan. Kata Nabi, fazalika siyamus sanna. Oh, betul. Itulah yang dipanggil puasa setahun. Bukan dengan 6 hari tadi terus jadi setahun, tapi diabaikan Ramadan tadi. Itu jangan kita lupakan. Ni bonus yang confirm dapat. Bonus ni tetap hingga hari kiamat. Kalau kita mati dulu, dunia ni belum kiamat, bonus tu tetap ada walaupun kita dah mati. Nampak? Tapi kalau kita bekerja, kita hidup dah dapat bonus. Daripada majikan. Mati habis lah bonus. Bonus pun tak semana. Orang yang hidup saja dapat. Begitu. Tapi bonus ni tetap. Bonus dengan majikan tak tentu. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang banyak, kadang sikit. Kadang tak ada, habuk langsung. Sebab tak tetap. Kerana ini adalah kerja manusia. Tak salah majikan, sebab dia manusia. Yang ini daripada pencipta manusia. Tak ada miss. Setiap tahun ada Lailatul Qadar. Manusia je nak ataupun tidak. Nampak? Benda tu tetap ada. Tapi manusia hari ini lebih kepada mencari kelebihan di atas dunia daripada kelebihan yang Allah Ta'ala tunjukkan, terutama di dalam bulan Syawal ini. Ada orang kata nak puasa, kita puasa sebulan, raya cukup sebulan. Memang tak nampaklah puasa 6 tu. Hari yang pun khas. Dia bersambung Zulkaidah, sambung Zulhijjah, terus hari haji terus. Puasa 6 jauh lagi lah. Kata baru puasa ni pada 6 hari lagi. Seolah-olah kita bayangkan kita hidup atas dunia ni, kita dah kerja sebulan. Ni majikan kata tambah lagi 6 hari, aku bagi kau bonus tahun. Rebut orang buat dia dapat mata benda tu. Tapi kalau Allah dah offer macam ni, layak. Mana apa? Tak mana pun. Dah ada orang memang tak pernah pun puasa sunat 6 hari. Bila dia buat, ada orang bila dia buat, baru dia dapat kemanisan dia yang dipanggil halawatul iman. Memang benda ni ujian pasal Allah Ta'ala memberikan kepada mereka yang mencari kelebihan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalam masalah qada tadi. Kemudian sekiranya berakhirnya Ramadan sehingga datangnya Ramadan yang lain, shamal hadir, puasa tadi maksudnya ada lagi, tak dapat selesai, lupa dan sebagainya. Thumma qudiya ma alaihi ba'dahu, tetapi qadanya itu tidak lupus, tetap hutang itu dibawa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ba'dahu, selepasnya, maksudnya selepas Ramadan tadi. Dan pendapat yang rajih di sisi mazhab Hanafi dan juga Zahiri, wala fidyah alaihi, tak ada fidyah. Kalau orang bermazhab Hanafi, dia tak ada fidyah, tetap dia kena qada sahaja, walaupun telah datang Ramadan yang baru. Maksudnya hutang tadi dah ada 1 hari. Hutang, katakan kita Ramadan tahun ni 1 hari absent, memang tak boleh buat apa, uzur 1 hari. Memang boleh tahan disebabkan bukan sengaja, memang dah tak boleh nak tahan. Tapi hutang tu kita bawa sampai datang Ramadan balik. Dalam mazhab Hanafi, maka tidak ada kena fidyah, tetapi dia hanya diwajibkan qada sahaja. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi. Dan inilah yang rajih dalam mazhab ini, sama ada dia lewat qada itu sebabkan uzur ataupun tidak. Di mazhab Hanafi ni, ayah agak tu boleh angkat semayang. Ayah agak boleh dibuat wudu dalam kes-kes tertentu, ada masalah. Itu mazhab pertama. Kata sesat lah mazhab ni. Ingat ni mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Mazhab
mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga. Imam yang paling tua. Lahirnya Imam Abu Hanifah, meninggalnya Imam Abu Hanifah, baru lahirnya Imam Syafi'i. Jarak tu boleh jauh gap umur tu. Maka berlakulah perselisihan ulama. Ada dalil daripada hadis Aisyah yang mengatakan bahawa idza kana ta'khir li uzur aw li ghairi uzur fa aujibu alaihi ba'da siyam Ramadan qada ma alaihi. Iaitu hendaklah dia qada sahaja, tak ada pun disebutkan fidyah. Tetapi dalam mazhab jumhur ulama iaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan mereka ini hendaklah membayar fidyah dan juga qada. Ada orang qada tu dia dah lupa sebab dia anggap burn. Dia kata bayar fidyah cukup dah. Jadi dia sengaja seolah-olah dia mengambil mudah pula. Dia kata dah tak dapat dah nak qada ni, Ramadan dah datang. Bayar je lah fidyah, tenang tu. Hutang tadi letak bawah. Kelas tambahlah fidyah tu betul. Bukan dia bayar fidyah semata-mata. Ini adalah pendapat yang sesat lagi menyesatkan. Tak ada mazhab yang tu mazhab buat sendiri. Kalau dia kata dia hanya membayar fidyah sahaja. Setelah aku melihat kata Syekh Ibn Utsaimin akan dalil-dalil yang dibentangkan oleh guru mazhab tadi, maka aku berpendapat mazhab Hanafi lah yang paling kuat hujahnya. Ini bagi pendapat dia. Tapi kita ada pun pengamalan di Malaysia ini, mazhab kita ialah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita berpegang, nanti kalau kita belajar betul dalil dia, tak ada masalah kalau kita nak bertaklid dengan imam-imam yang empat ini. Contohlah kita pergi Mekah, Imam Mekah tak baca bismillah, Allah tak sah solat aku. Kita diajar bertaklid dengan mazhab-mazhab. Tapi adakah dekat sana je boleh buat, kat sini? Kat sini sebab ramai orang tak tahu. Bila buat jadi fitnah. Dia akan memecah belahkan masyarakat. Buat orang kita kan semua tahu, kan semua fakir. Jadi kalau orang-orang yang tahu, ada masalah. Walaupun dia nak buat, dibuat daripada tanah haram sekalipun. InsyaAllah dah belajar semua Malaysia dah kumbang pun, bolehlah kita lakukan. Kita nampak kehebatan dia. Sebab bukan semua pun kita, walaupun mazhab Syafi'i, tak semua pun pendapat Imam Syafi'i kita ikut. Sebab bayar zakat pakai duit, Imam Syafi'i kata tak boleh. Mana boleh pakai duit, tak sah. Jadi kita buat tu salah tu? Tak salah juga. Sebab kita taklid kepada Imam mazhab Abu Hanifah. Tak ada masalah. Dan itulah yang diamalkan. Dan ada juga orang yang bayar zakat pakai beras. Kerana semua itu untuk meraihkan mazhab-mazhab yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dalam masalah qada. Demi yang kedua, yakni fidyah. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang merasakan berat, untuk mereka melakukan ibadah puasa, maka hendaklah mereka ini membayar fidyah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini ayat berkenaan fidyah. Sebab nuzul ayat ini, ulama tafsir ada beberapa pendapat. Satu ulama mufassirin, dia kata ayat ini hukum dia telah termansukh. Iaitu mansukh. Ayatnya ada, kita baca dapat pahala lagi, tapi hukum dia tak ada. Dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa daripada kamu yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Apa kaitan dia? Sebab ayat ni sebenarnya dia turun, awal penurunan wahyu adalah untuk umat Islam pada zaman itu pilih. Siapa nak puasa, dia boleh puasa. Siapa yang tak nak puasa, dia bayar fidyah. Ini bermakna hukum ni hukum takhir, hukum pilihan. Kerana pada masa ni umat Islam baru nak puasa, jadi terkejut. Ada yang baru nak bertatih-tatih dan sebagainya. Kita sekarang tak boleh dah. Sebab zaman penurunan wahyu tu lama dah.
Kita sekarang ikut je hukum dia. Ni pada awal. Pasal ada mufassirin kata ayat ni mansuh hukum dia kerana membayar fidyah. Tapi kata Ibnu Abbas yang diambil oleh Syekh Ali As-Sabuni ini, ayat ni sebenarnya tak mansuh. Ni pendapat yang paling kuat di kalangan ahli tafsir. Kerana apa? Hukumnya ini berpindah daripada pilihan untuk puasa tadi, dia berpindah kepada mereka yang yutiqu lahu, iaitu yang merasa suka. Orang tua dah lanjut usia, tak mati lagi, tapi tak boleh puasa. Macam mana? Maka hukum ni berpindah daripada pilihan menjadi kepada mereka yang berat untuk melaksanakan. Dan juga mereka yang maridan muzamminan la yurji'u bara'uhu, penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Katakan dia koma dah 12 tahun. Orang yang daun ada seorang 12 tahun dia koma. Mesin daripada hospital dan buka rumah 6 tahun yang lepas, tapi hidup lagi. Jadi macam anak dia, bila anak dia tanya macam mana mak saya, dia ni kena apa ni, saya nak qadakkan puasa dia ke, saya bayar fidyah ke apa macam ni. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup macam orang mati. Orang koma. Jadi hukum ni sebenarnya ayat ini menjelaskan bagi penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Dan koma tu ada harapan tak sembuh, tapi dibenarkan. Sebab dia tiba-tiba kalau dia bangun, maka ada yang terus sihat, walafiat dan sebagainya. Ada yang memang dia terus pergi dalam keadaan dia koma. Itulah ketentuan Allah Ta'ala. Tapi orang yang hidup, yang tahu macam anak-anak macam mana nak buat, tu dia tahu. Tak ada biar kita ni. Jadi hukum yang berkaitan dengan masalah ini, bila kita jelas ayat ini, maksudnya fidyah tu masih boleh lagi, maka tertolak pendapat yang mengatakan hukumnya telah mansuh. Kerana kalau tak, maka tidak ada fidyah hari ini. Andai kata ulama menjadikan ijma' hukum fidyah telah mansuh keseluruhannya, maka kalau kita bayar fidyah tak sah dah lah. Tak boleh nak bayar fidyah, aku nak buat dia lah. Dan kata pasrahlah, tawakal kepada Allah semata-mata. Masalah berkaitan di sini Allah sebut perkataan ta'am, iaitu dalam bentuk makanan. Imam Syafi'i dia tak bagi dalam bentuk wang ringgit. Kata orang tu kaya, millionaire, Allah fidyah ada masa nak beli-beli ni. Kau ambil duit ni pergi bagi imam. Maksudnya dia cuba menukar daripada bentuk makanan. Katakanlah bagi anak yatim, pengurusi rumah anak yatim tu dia tak beli makanan, dia beli jam, beli perabot, alat meja kulit. Macam mana? Jadi konsep tu dah berlawanan dengan hikmah fidyah tu tadi. Sebab fidyah ni orang faham, dia adalah ta'am, bentuk makanan. Dia beli meja makan. Meja tu boleh makan ke tidak? Dia kata makan juga. Adakah meja itu boleh dimakan? Tak boleh. Maka dia telah berlawanan dengan konteks ayat. Itu kena jaga betul-betul. Jadi al-it'am yakuna fil ayyamil lati aftiru fiha aw ba'daha, dalam bentuk makanan pada hari-hari yang mereka ini tidak berpuasa. Wala yut'am qablaha. Ini satu masalah lagi orang kita ramai buat. Dia dah tahu mak tu sakit, satu Ramadan bayar fidyah straight sampai 30 hari. Belum sampai waktu lagi, dia dah siap-siap bayar. Sah atau tidak? Tak sah, tak boleh. Mana dia tahu orang tu umur dia habis? Sebab dia pun tak tahu. Sebab keadaan tu belum sampai. Katakanlah lepas ni bulan Ramadan, dengan izin Allah, orang yang dibayar fidyah boleh puasa. Tu boleh puasa. Aku dah terbayarkan aku fidyah 30 hari. Kalau kau sakit, tak payahlah aku puasa. Tak payahlah sebab aku dah bayarkan kau siap. Jadi kau boleh makan itu sekali tinggal. Itu ayat tu. Tak boleh. Macam kita dah memang tak sabar nak semayang. Pukul 9 dah, orang dah rasa seru nak semayang. Main duha semua habis dah. Istiwa semua habis semayang.
Lambat lagi zuhur ni. Aku semayang dah dulu. Rakaat pertama aku baca surah Baqarah. Rakaat kedua aku baca surah Ali Imran. Semua surah paling panjang. Tengok-tengok tak masuk ni waktu. Okeylah. Rakaat pertama aku baca satu Quran. Rakaat kedua aku baca Al-Baqarah yang begitu. Kalau nak sampai waktu, maka solatnya tetap tidak sah kerana belum sampai waktunya. Begitu juga dalam masalah fidyah. Tak boleh, ni ramai 70%. Satu Malaysia ramai buat style macam tu. Yang ambil pun terima pun dia terima je. Tak tahu punya awak, saya nak bayar fidyah aku. Ingat tahun lepas punya tu, rupanya bayar. Biasa orang dapat backdated, dia dah awal sikit. Itu tak boleh kerana belum sampai waktunya. Wala yut'am, ni pun berlawanan juga. Kerana lam yata'allaq bi zammatihil wujub illa bimaji'i dzalikal yaum. Kerana tidak bersangkut paut dengan tanggungjawab kewajipan. Maksudnya belum jadi wajib lagi, tapi dia dah dibuat. Itu masalah dia. Kecuali telah datang hari itu. Maksudnya macam ni, satu hari mak dia memang tak dapat puasa, malam dia bayar fidyah balik untuk hari pertama. Dia naik kedua, malam dia bayar, hari bayar fidyah. Itu tak ada masalah. Dia menyusah ni lah. Orang nak terima berlemas. Orang nak terima berlemas. Kerana yang diunjurkan oleh Islam, ayyaj'alahu kullu fi akhir syah, menjadikan keseluruhannya, ditotalkan semua bayar pada hujung bulan. Sebab malam takbir nak bayar dah, tak siapa nak bayar lah. Malam takbir dah boleh dah. Maksudnya dah besok tu dah memang dah diharamkan puasa dah. Sebab semua menyambut Aidil Fitri, maka di waktu itu boleh dah nak bayar fidyah. Ataupun selepas-selepasnya. Janji bukan pada awal ataupun pada pertengahan. Bayar straight lah, sama saya nak bayar tu sampai 30 Ramadan. Anak bulan raya belum keluar lagi, dia dah tahu lah. Itu masalah dia. Maka hukumnya tidak sah, tapi dia dikira sedekah sahaja. Coba macam zakat, nak cari afdal, dah lah hampir tak terbayar. Sebab waktu afdal bayar zakat ni pagi raya. Tapi kalau semua orang tahu, mampu imam. Pukul 12 sampai raya ni, semua nak bayar zakat. Pasal yang tahu-tahu je. Untuk waktu afdal, orang nak kata selamat malam tarawih. Ni malam Ramadan. Besok puasa 1 Ramadan, malam tidak boleh bayar. Tu kaedah dia. Tapi yang paling afdal sebelum solat hari raya. Tu waktu afdal. Tapi kalau terlepas, dosa. Jadi sedekah. Zakat tak ke mana, tapi sedekah dikira sedekah. Sedekah jadi hukum dia sunat, kewajipannya dia telah terlepas. Itu dah ya. Waqad sabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu aftira Ramadan inda kabiru, iaitu bahawasanya apabila berbuka pada bulan Ramadan disebabkan usianya yang lanjut. Kabiru ni usia yang dah terlalu tua lah. Fa'it'am salasina miskinan fi akhir yaum, maka berilah makan kepada 30 orang miskin pada hari yang terakhir. Ni satu masalah juga. Kalau orang kita ni bendul, dia kumpul tu setiap hari dia buat fidyah pula. Ambil seorang sehari, seorang sehari. Dia kadar kita Melaka RM2.50. RM2.50. Eloknya lebih lah. Seeloknya kita lebihkan. Iaitu kalau kita ambil seorang miskin, kita boleh buat sekaligus. Panggil terus 30 orang miskin, bawa pergi kedai. Okey, saya ni niat bayar fidyah ni, awak makan lah. Ambil lah, dia ambil RM3, ni lauk RM4. Ni ambil tak ada masalah. Tu pun boleh juga. Tapi jangan lalu ambil satu hari satu. Tapi boleh. Tapi takut dia pun tak kesampaian. Katakan dia nak bayar 30 hari, baru buat 3 hari dia pula boleh. Sebab orang tak tahu lagi ni dia tengah bayar fidyah. Macam ni masalah tu. Ayat tu jadi masalah. Dia pasal dalam Islam ulama ajar buat terus akhir bulan.
Seberapa segera yang boleh? Kalau 30 hari, ambil 30 orang miskin untuk makan, belanja makan, dia bayar fidyah, style macam tu. Tak ada ambil beras. Beli beras, kemudian kira, kemudian tengok. Ada orang kadang bulan puasa ni baru nak taubat. Jadi kata saya ni dah 4 tahun, macam mana nak kira tu? Dia kena, dia ada double pay, triple pay, ikut dia punya tahun dia. Kali kan. Dan tak ada masalah. Yang penting dia ada iltizam, dia ada azam untuk melaksanakannya. Kemudian ulama sebenar berselisih pendapat sebab tak ada nas yang jelaskan berapa kadar yang tepat. Pasal kita kalau ikut Melaka jatuh harga dia. Ini dalam satu negara tu lain-lain. Kalau antara dunia Islam lagi lain-lain. Ikut makanan hak asasi dia. Kalau orang kita makan beras, kena bagi beras. Kalau kita pergi tempat yang orang makan roti, nak bayar fidyah, dekat sana pun dapat hidayah, nak bayar fidyah. Kena ikut makanan orang sana. Yang bagi beras orang sana tengok, tak kerti makan. Nampak? Ikut makanan hak asasi tempat yang kita nak laksanakan itu. Kemudian sebab perselisihan pendapat ini tidak ada nas ayat yang menjelaskan jenis ta'am, kerana Nabi hanya menjelaskan ma tut'imuna ahlikum, apa yang dimakan oleh ahli tempat kamu itu. Ikutlah makan dia makan apa. Kama fi ta'am al-kafarah, seperti mana memberi makan untuk kafarah. Begitu juga halnya dalam keadaan zakat fitrah. Semua ini membabitkan benda-benda makanan. Kemudian ulama dalam menafsirkan ayat ini berkata tidak disyaratkan bilangan orang miskin ikut bilangan hari. Tak mestinya satu orang miskin satu hari. Tidak semestinya. Tidak disyaratkan begitu. Falau at'am nafsul masakin kullu yaum, maksudnya kalau dia nak bagi makan setiap hari orang miskin tu lebih baik. Itu maksudnya yang dijelaskan syarat minimum satu hari seorang. Itu minimum. Kalau orang habis tekut lah, macam kira sangat, saya nak bayar tempat-tempat berat berapa. Kalau orang tanya saya jawab 30 kilo 50 sen sekarang. Dia beli beras 30 kilo, kemudian dia pergi kedai runcit, kedai biasa, saya nak beli beras 50 sen. Dia ambil dia. Kalau nak tepat sangat, dia berkira. Pasal ulama tak meletakkan syarat ni. Maksudnya satu hari seorang dan sebagainya. Bahkan kalau dia beri lebih, kerana itulah yang lebih baik. Sehingga ada ulama kata ambillah macam kafarah, beri makan hingga 60 orang miskin sekalipun, tidak ada masalah. Kerana kita memang niat nak mensucikan diri. Biasa orang kalau niat nak sucikan diri dan sebagainya tak berkira, tak berkira dan sebagainya. Dan semua itu dibuat kerana Allah. La yajuzu, tidak diharuskan, maka tidak boleh, kata ulama, mengeluarkan nilai walaupun sama nilainya dengan barang yang kita nak beli untuk fidyah tadi. Kerana apakah jaminannya barang itu dibeli untuk mendapatkan makanan? Katakan kita bagi orang fakir miskin tu, kita bagi dia tak beli makanan, dia beli dadah contohnya. Wah, tak pun nak jawab dia, kita ikut daripada kita tengok yang orang tu beli kedai, baik kita beli benda tu bagi dia, ambil gitu. Aku bagi dia duit, aku pastikan dia beli kat kedai. Itu satu kerja dia jadi spy juga, supaya benda ni sampai betul-betul. Senang ambil makanan tu beli lah, bagi dia makan. Dan tidak boleh diberi kepada haiwan. Wah, beli lauk enak-enak bagi kucing. Nak niat bayar fidyah tak boleh, kerana dia bukan insan al-aqil. Itu syarat juga. Okey? Tak boleh dalam bentuk nilai, kerana ayat Allah Ta'ala ini jelas nas alal it'am, bentuk makanan. Ikutlah kita, kan nasi. Allah kata kita dalam Quran tadi sebut nasi. Takkan nak sebut satu-satu benda tu. Bila bentuk makanan, kita duduk Malaysia makan nasi, nasi tu lah. Tu lah bayar fidyah, tu bayar mana? Falau akhraja, walaupun
dikeluarkan dengan mata wang Islam, dirham dan dinar sekalipun, kerana sesungguhnya itu bukanlah yang dituntut. Orang kata kan, aku tak bagi dalam dolar, dalam ringgit, aku bagi dalam dinar, emas betul. Kerana ni mata wang Islam. Cakap ni kau macam mana pun tak boleh juga, kerana emas tu tak boleh dimakan. Itu masalah dia. Niat, sesiapa yang mati dan atasnya ada hutang puasa, macam mana nak buat macam ni? Ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, bahawasanya sesiapa yang mati dan ke atasnya ada hutang puasa, maka hendaklah warisnya itu melaksanakan hutang puasanya itu, tidak boleh dibayar fidyah. Nampak? Sebab kita masa sakit bayar fidyah, mati bayar fidyah, ambil senang. Tu yang nak ambil tahu, saya tahu dah mati macam mana, Pak. Dekat tu senang. Kana saumahu, sama ada puasanya itu puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Jadi puasa wajib, puasa sunat tidak termasuk. Puasa nazar, katakan mak kita ni sakit, dulu dia ada nazar, kita 15 tahun kahwin tak dapat anak. Kalau dapat anak, dia nazar, aku kalau dapat cucu, tak kira lelaki perempuan, aku akan puasa 15 hari. Nazar dia. Terlalu gembira dapat cucu, tak ingat sampai mati. Nazar tak terbayar pun. Jadi si anak tadi ingat, oh ni mak aku ada nazar, sebab dapat cucu ni dah budak ni. Oh aku betul, tu aku panas dengan ni. Dah lain kita lah, dah panas pula dengan anak aku kaitan. Sebab anak tu ditunggu 15 tahun, anugerah Allah Ta'ala. Kata ulama dalam mazhab ni, sama ada puasa Ramadan, apa sahajalah ilmu dia, puasa wajib dengan puasa nazar, maka hendaklah ahli waris dia mengqadakkan bentuk puasa juga, dan tidak boleh dibayar fidyah. Dalil dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, sesiapa yang mati, sama ada lelaki dan perempuan daripada anak Adam, wa alaihi siyam, dan atasnya iaitu yang mati tadi ada puasa, hutang, sama anhu waliyu, hendaklah dipuasa daripadanya walinya, iaitu ahli waris dia. Hutang jadi seorang tak nak ambil, kalau tinggal pusaka berebut, enggak, saya boleh bergaduh. Ada yang mati itu masa sakit tak nak jaga, dah mati harta menjadi rebutan. Ni hutang. Hakaza alal umum. Hadis Nabi ini menunjukkan umum, tidak dikhususkan puasa nazar tu puasa Ramadan, maka dua-dua termasuk. Paling jelas hadis ini. Kemudian daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ni kata, ya Rasulullah, inni ummi matat, sesungguhnya mak aku ni telah mati. Mak dia dah matilah, dan ke atas dia, ke atas mak dia tadi, ada hutang puasa sebulan. Hutang puasa sebulan. Fa'aqdihu anha, adakah aku kena qadakkan untuk dia? Jawab Rasulullah apa? Lau kana ala ummika dainun akunta qadihu anha. Kalau mak kau ada hutang dengan manusia, adakah kau bayar hutang ni? Nabi cakap dengan lelaki ni tadi. Maka jawab lelaki ni tadi, na'am, memang aku bayar, sebab mak aku ada hutang. Maka Nabi kata, tu dengan manusia, ni dengan Allah. Fadainullah ahaqqun, maka hutang dengan Allah itu lebih berhak ayyaqdiyah, untuk kamu melaksanakan. Ini antara cara berbakti dengan ibu bapa. Nampak? Pasal dalam mazhab ini tidak boleh bayar fidyah. Hutang puasa mestilah dibayar dalam bentuk puasa. Dia macam ni, katakan 15 hari mak kita tu hidup 15 hari, kemudian meninggal dalam bulan Ramadan. Jadi kita nak bayar fidyah ni, dalam kes ni dia sebulan Apim, betul malam raya tu meninggal, tak sempat nak bayar fidyah, meninggal. Kalau dia hidup lagi boleh bayar fidyah. Ni masalah dah meninggal, hakim macam ni. Jadi nak menjaga hubungan tu, maka tidak dibenarkan. Daripada hadis Nabi ini, kata ulama dalam mazhab ini, maka hutang kepada Allah lebih berhak. Maka naklah dilaksanakannya dengan lafaz umum hukum ini, sama ada nazar ataupun tidak. Tahu tak mazhab apa? Mazhab Syafi'i rahimahullah.
Menurut Imam Syafi'i, maksudnya tak boleh bayar fidyah. Mestilah waris tu ganti dengan puasa juga. Kerana hutang dengan Allah adalah lebih besar daripada hutang sesama manusia. Walaupun sesama manusia itu dari segi penyelesaiannya dengan manusia itu susah. Kena ingat konteks ayat. Hutang dengan kepada Allah lebih besar daripada hutang dengan manusia. Tetapi penyelesaian hutang dengan Allah lebih mudah daripada penyelesaian hutang dengan manusia. Sebab kata kita ada hutang manusia pula dah mati, mana pula waris dia, dah tak tahu macam mana hutang tu. Itu yang dipanggil amalan itu tergantung apabila manusia itu bertemu dengan Tuhannya. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Zahiriyah. Duk kita buat yang mana? Bayar fidyah. Wah, kata kita ikut Syafi'i tak lah. Sebab kita berpegang kepada mazhab yang lain pula, yang insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin fi 'afiyati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.